Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pejam pelik kita telah berada pada Ramadan yang ketujuh pada hari ini. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsikan kepada anda tentang juzuk yang ketujuh di dalam Al-Quran. Okay. Cumanya pendekatan pada hari ini, apa yang saya akan lakukan adalah bukan merujuk kepada sinopsis, namun kali ini pendekatannya saya ingin sama-sama dengan anda untuk kita mentadabburkan dua ayat di dalam surah Al-Ma'idah, dalam juzuk yang ketujuh ini dalam surah Al-Ma'idah. Kemudian kaitannya ataupun pendetailannya dalam surah yang selepasnya iaitu surah Al-An'am. Surah yang Al-An'am yang bermaksud binatang ternakan. Baik, semoga dengan perkongsian ini kita akan sama-sama dapat merasai bahawa Al-Quran ini adalah kitab petunjuk, kitab hidayah, kitab peringatan untuk kita semua di waktu akhir-akhir zaman ini, zaman yang banyak melalaikan kita, insya-Allah. Jadi kalau anda dapat buka muka surat di dalam Al-Quran, kalau boleh Quran tafsir, Quran terjemahan, muka surat 122, iaitu ayat yang ke-83. Jadi ini saya dah siapkan, jadi anda nampak kat dalam slide. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Okey, jadi anda lihat, kita lihat bersama dalam ayat ini adalah permulaan juzuk yang ketujuh, di awal juzuk yang ketujuh. Dan apabila mereka mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau akan melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan apa yang mereka ketahui daripada kebenaran. Berapa banyak di antara kita yang apabila membacakan Al-Quran, kita meletakkan 100% jiwa kita, fokus kita kepada Al-Quran. Kita nak mendapatkan hidayah ataupun petunjuk daripada Al-Quran, tidak semestinya kita mesti faham maknanya. Kerana Al-Quran ini adalah suatu kitab mukjizat. Kalau kita berikan penuh tumpuan kepada apa yang kita baca, dia akan memberi syifa'un lima fil qulub, dia akan memberi syifa, ketenangan, penyejuk, pengubat buat hati kita yang duka lara. Jadi ini apa yang saya kongsikan daripada saya mendengar ceramah-ceramah daripada syekh-syekh di Mesir. Dan beliau mengatakan bahawa betapa pentingnya pendengaran. Kalau kita lihat ayat ini, wa iza sami'u, jadi betapa ramai di antara kita, kalau boleh kita bantu beri nasihat kepada anak-anak kita bahawa pendengaran ini sangat penting. Apa yang kita dengar, ia akan memberi kesan kepada kejernihan hati kita. Maaf cakap, kalau kita banyak dengar lagu, maka akan banyaklah lalai hati kita. Kalau kita banyak mendengar selawat, kalau kita banyak mendengar Al-Quran, akan lembut, akan lunturlah hati kita ini, lembut, senang tersentuh dengan nasihat dan sebagainya. Maka kita harus memberikan perhatian, tumpuan kita di dalam bulan Ramadan ini, bulan suci Ramadan, bukan sahaja kita menahan diri kita daripada lapar dan dahaga, namun kalau kita dapat naik tarafkan puasa kita dengan kita jaga apa yang kita dengar, kita jaga apa yang kita lihat, kita jaga apa yang kita cakap. Kerana ianya semua seolah-olah ada urat nadi yang mana bersambung kepada hati, sambung kepada kejernihan hati kita.
Semoga dengan kejernihan hati itu akan memberi kesan kepada hati kita. Jadi apabila membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita fahami terjemahnya, yang mana apabila mendengar, kita dengar belum kita baca, kita dengar, kadang-kadang kita dengar orang ni baca "Ya Allah", bila tadarus, alhamdulillah, seronok saya lihat banyak yang mendengar tadarus pada tahun ini. Bila dengar tu, kalau kita kosongkan hati kita, maksudnya jangan sibuk fikir lepas ni nanti hari ni nak masak apa, lepas ni nak pergi mana, tu semua maksudnya kita berikan tumpuan kita kepada mendengar alunan kitab suci Al-Quran, pastinya ia akan memberi kesan kepada hati kita. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ataupun surah yang selepas surah Al-Ma'idah ini, di mana surah Al-An'am, kita akan mendapati tentang pendengaran juga disentuh. Iaitu apa kesan daripada pendengaran itu? Iaitu daripada muka surat 132. Saya sebutkan muka surat supaya nanti anda boleh dengar lagi recording ni dan harap dapat tengok balik ayat ini. Jadi ayat 36. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hanya sahaja orang-orang yang menyahut seruanmu, seruan Al-Quran, seruan dakwah Rasulullah SAW adalah mereka yang mendengar, iaitu mahu menurut kebenaran. InsyaAllah nampak tak ada punya connection antara surah sebelumnya dengan surah selepasnya. Jadi Allah kata kalau kita memberi perhatian kepada pendengaran, di mana kita menjaga pendengaran kita, kita akan dapat menyahut seruan Allah. Kita akan menyahut panggilan Allah itu dengan lebih mudah lagi. Dan pastinya di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ganjaran mengikut apa yang telah kita, maksudnya kita mengatakan sami'na wa ata'na, ya Allah, ya Rasulullah, kami dengar dan kami taat, kami patuh atas apa yang telah kau turunkan kepada kami daripada kitab suci Al-Quran. Jadi para pendengar sekalian, Al-Quran ni bukan sahaja kitab untuk kita baca ulang-ulang. Apabila kita dah mahir, dah lancar, alhamdulillah dah dapat jadikan bacaan Al-Quran itu sebahagian daripada hidup kita, sebahagian daripada rutin harian kita, yang mana kita akan rasa incomplete hari kita kalau kita tak baca Quran. Alhamdulillah, itu satu pencapaian yang sangat baik yang kita sepatutnya syukuri. Kemudian kita tak boleh rasa cukup begitu saja. Kita harus naik tarafkan hubungan kita dengan Al-Quran dengan mengamalkan, memahami apa message, apa surat yang ini adalah surat yang Allah SWT berikan kepada kita. Kita mesti nak faham kandungan surat tersebut. Tak boleh sekadar baca tapi tak fahamlah apa surat dia cakap. Kalau kita dapat surat kekasih, pasti kita nak apa dia cakap tentang kita, dia ada rindukan kita ke tak? Maka itu maksud dia. Baik. Kemudian ayat yang kedua yang saya ingin kongsikan iaitu dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-94. Sekejap saya pergi kepada ayat 94, muka surat 123. Okey. Ini sangat kaitannya rapat dengan kehidupan kita hari ini. Cuma kalau kita lihat dalam konteks ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jadi ayat ni tuju kepada siapa? Orang-orang yang beriman, kita ni sidang yang membaca Al-Quran. Demi sesungguhnya Allah akan menguji kamu. Jadi kita lihat sini, jadi dalam konteks ni adalah semasa ihram, tapi ni tak semestinya. Kita ni memang dalam kehidupan ni kita sentiasa dalam ihram kalau kita perasan, iaitu kita di bawah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada larangan, ada tegahan, ada perintah yang harus kita laksanakan. Kemudian apa? Uji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah ditangkap. Okay, mungkin zaman dulu tu tentang buruan, tapi zaman sekarang apa? Search engine. Search engine kita kat Google,
kat YouTube, apa yang kita search, apa yang kita cari, apa yang kita buru kat Facebook ke, Instagram ke, YouTube ke, apa dia? Ini adalah suatu ujian Allah. Apa ujian Allah itu? Yang mana sebenarnya mudah untuk kita nak buat dengan tangan kita je, senang. Jadi supaya Allah mengetahui wujudnya sesiapa yang takut kepadanya semasa ia tidak melihatnya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala nak melihat di zaman post-COVID ini, kalau saya boleh cakap post-COVID ataupun endemik ini, siapakah di antara hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang benar-benar meyakini bahawa Allah melihat setiap apa yang kita buat. Walaupun apa yang kita cari dalam handphone kita, personal handphone kita, Allah tahu apa yang kita cari. Adakah kita cari sesuatu yang membawa kepada kemaksiatan ataupun mencari sesuatu perkara yang melalaikan. Jadi ini semua adalah ujian Allah kepada kita supaya nak tengok di mana satukah di antara hamba-hamba Allah ini yang yakin bahawa Allah melihat ni. Allah dah pasangkan Raqib dan Atid kat bahu kita, supaya kita sedar kalau kita tak mampu nak menyadari tu Allah melihat, kita ingat kita ada Raqib dan Atid, pencatat amal kanan dan kiri yang akan catat apa yang kita lakukan. Jadi ini suatu perkara yang kita harus melihat dari perspektif masa kini. Rupanya dah ada dah, ya Allah, dalam Quran yang senang dah untuk kita nak buru. Memang search pun namanya searching engine. Jadi disambung daripada ayat surah Al-An'am, iaitu kalau kita lihat ayat yang ke-19, boleh buka muka surat 130. Apa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan? Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Wahai Nabi Muhammad, beritahu kepada mereka, apakah sesuatu yang lebih besar penyaksian? Siapakah yang lebih kuat penyaksiannya kepada kita di akhirat nanti? Siapakah yang paling kita punya, yang akan bersaksi atas apa yang kita lakukan? Tak lain tak bukan Allah. Allahu syahidun baini wa bainakum. Allah lah yang akan menyaksikan, Allah yang akan menjadi saksi kepada kita nanti apa yang kita lakukan. Apakah masa apa yang kita telah, perbuatan apa yang kita telah lakukan di dalam Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan masa kepada kita, apa yang kita telah lakukan kepada masa tersebut. Jadi Allah lah sebesar-besar penyaksian. Sebab tu kita cakap Allahu Akbar. Kata ulama ini, dia kata, kenapa kita sebut Allahu Akbar? Kau boleh kita berdoa apabila kita mengangkat takbir tu, ya Allah, Engkaulah paling besar dalam hatiku. Engkaulah yang paling penting dalam kehidupanku. Jadi kalau kita dapat rasakan, kita dapat terapkan dalam setiap kali kita solat, khususnya apabila kita salat tarawih ni kan, setiap pada kita nak usaha kalau boleh, ya Allah, nak khusyuk dalam salat tarawih, nak rasa kemanisan. Jadi ulama ni berkongsi tips dia, iaitu apabila kita sebut Allahu Akbar, rasakan, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah hatiku ini yang paling besar, yang paling penting dalam hidupku, tak lain tak bukan adalah dirimu, ya Allah. Jadi kalau kita tiap kali kita tanamkan, apabila kita tanamkan niat usalli tu, kita tanamkan, ya Allah, sebab tu Allah yang paling besar, maksudnya Allah yang paling penting, tak ada perkara yang lagi penting apabila kita sembahyang, maka khusyuk tu akan datang. Kalau kita cakap Allahu Akbar tapi kita teringat kerja, kita masih bawa kerja kita masih bawa apa yang kita nak buat selepas ni, maka dia tak akan datang khusyuk tu. Maka dengan Allah dah berikan kita formula Allahu Akbar, moga Allah tu, kepentingan mengingati Allah tu akan sentiasa mekar di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita bekerja keras lagi di bulan Ramadan ini. Dah masuk seminggu, kita kena muhasabah diri kita, dah sampai mana hubungan kita dengan Allah, macam mana hubungan kita dengan Al-Quran dah seminggu Ramadan ini. Moga dengan apa yang kita usahakan di bulan Ramadan ini akan terus mekar, dia tak berhenti di bulan Ramadan. Kalau kita mampu melakukan sebulan bulan Ramadan ini, bermakna kita mampu untuk menjadikan baki daripada bulan-bulan dalam setahun kita dengan Al-Quran.
Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.